Hai murid-murid, dalam video ini cikgu akan bimbing kamu untuk menyelesaikan soalan nombor 8 yaitu A sampai I di muka surat 215 dalam buku teks matematik tahun 5. Jadi sebelum itu sekiranya murid-murid ingin lihat video yang seterusnya, murid-murid boleh klik subscribe dan bell button. Baik murid-murid, sebelum ini cikgu dah upload video untuk muka surat 214 yaitu soalan nombor 1 hingga 6 dan juga muka surat 215 yaitu soalan nombor 7. Kalau murid-murid nak tonton video-video tersebut, murid-murid boleh rujuk ruangan komen video nombor 8 ini. Cikgu dah letakkan link video untuk soalan nombor 1 hingga 7. Okey, soalan nombor 8 ini melibatkan tajuk panjang, jisim dan isi padu cecair. Untuk selesaikan soalan nombor 8 ini, murid-murid kena tahu beberapa perkara asas, yaitu yang pertama, 1 cm sama dengan 10 mm. Sentimeter kepada milimeter darab 10. Milimeter kepada sentimeter bahagi 10. Seterusnya, 1 meter sama dengan 100 cm. Meter kepada sentimeter darab 100. Sentimeter kepada meter bahagi 100. Seterusnya, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kilometer kepada meter darab 1000. Meter kepada kilometer bahagi 1000. Ini adalah untuk tajuk panjang. Untuk tajuk jisim, untuk tajuk jisim, 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Kg kepada G darab 1000. G kepada kg bahagi 1000. Untuk tajuk isi padu cecair, 1 liter sama dengan 1000 mililiter. Liter kepada mililiter darab 1000. Yang ini ml kepada L bahagi 1000. Seterusnya, kamu juga kena tahu perkaitan antara pecahan asas dengan perpuluhan. 1/2 ataupun setengah sama dengan 0,5. 1/4 ataupun suku sama dengan 0,25. 3/4 ataupun 3 suku sama dengan 0,75. Sekarang kita pergi pada soalan nombor 8. Selesaikan masalah berikut. Soalan A, Aisyah menggunakan 21/4 meter reben merah dan 85 cm reben biru untuk membuat kraf tangan. Okey, kita selesaikan dulu soalan nombor 1. Hitung panjang dalam meter reben biru. Untuk nombor 1 ni, kamu kena hitung panjang reben biru ni dalam meter. Iaitu, kamu kena tukar 85 cm ini kepada meter. Jadi, untuk nombor 1 ni, kamu tulis 85 cm. Kena nyatakan jawapan dalam meter. Okey. Sentimeter tukar kepada meter. Sentimeter kepada meter bahagi 100. Tulis 85 cm bahagi 100 tukar kepada meter. Operasi bahagi, bahagi dengan 100, letak perpuluhan. Untuk operasi bahagi, boleh gerakan perpuluhan ke kiri.
2 sifar, 2 tempat. 1, 2. Jadi perpuluhan dah sampai sini dah. Okey, letak perpuluhan. Tulis 85. Sini sifar. Sini meter. Jadi jawapannya sifar perpuluhan 85 meter. Okey. Sekarang kita pergi kepada soalan nombor 2. Hitung jumlah panjang dalam meter dua utas rebin itu. Iaitu kamu kena jumlahkan rebin merah dan rebin biru. Untuk soalan nombor 2 ni, kita kena buat operasi tambah. Okey. Rebin merah sama dengan 21/4 meter. Biru 85 cm. Hitung jumlah panjang dalam meter. Okey. Tadi soalan nombor 1 ni, kita dah tukar dah 85 cm ni menjadi meter kan? Jadi senang untuk selesaikan soalan nombor 2 ni. Kamu tulis. Okey. Untuk soalan nombor 2 ni, rebin merah sama dengan 21/4 meter tambah dengan rebin biru. Rebin biru dah tukar menjadi meter kan? Tulis sifar perpuluhan 85. Sifar perpuluhan 85 meter. Jawapan dalam meter. Okey. Sini meter, meter, meter. Dah sama kan? Tak perlu tukar. Tapi ada nombor bercampur dekat sini. Walaupun ada nombor bercampur, ada 1/4 dekat sini. 1/4 ni, 1/4 sama dengan sifar perpuluhan 25. Jadi, kamu keluarkan 1/4. 1/4 meter sama dengan sifar perpuluhan 25 meter. 1/4 meter ini, 2 ni kena tambah dengan yang ini, ataupun 2 ni terus boleh ganti dekat sini. 2/25 meter. Yang ini sudah tukar menjadi nombor perpuluhan kan? Yang ini tambah dengan yang ini. Tulis 2/25 meter tambah dengan sifar perpuluhan 85 meter. Jawapan dalam meter. Okey. Dah sama dah. Ambil nombor perpuluhan tambah dengan nombor perpuluhan. 2/25. Ada perpuluhan kan? Letak perpuluhan. Selepas perpuluhan 85. Sebelum perpuluhan sifar. Operasi tambah. Okey. Letak perpuluhan. 5 tambah 5, 10. Sini 1. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 8, 11. 1 sini. 1 tambah 2, 3. 3 tambah sifar, 3. Dapat 3/1 sifar meter. Ataupun kamu boleh abaikan sifar ni. 3/1 meter. Okey? 3/1 meter. Okey murid-murid. Untuk soalan nombor 2 ni, kamu kena hitung jumlah panjang kan? Okey? Kalau jumlah, kena buat operasi tambah. Jumlah panjang dalam meter. Yang ni dengan yang ini. Okey? Yang ni memang dalam meter. Yang ni dalam sentimeter kan? Tadi dalam soalan nombor 1 ni dah tukar dah. Dalam meter. Jadi, terus ambil yang ini, tambah dengan yang ini. Dapat jawapan untuk nombor 2. Okey, sekarang kita pergi kepada soalan B. Berpandukan gambar rajah di sebelah. Jarak dari sekolah ke kedai buku ialah 4 kali jarak dari rumah Adam ke sekolah. Okey, sekarang kita pergi kepada soalan B. Berpandukan gambar rajah di sebelah. Jarak dari sekolah ke kedai buku ialah... Okey murid-murid,
Sekarang kita pergi kepada soalan B. Berpandukan gambar rajah di sebelah. Jarak dari sekolah ke kedai buku ialah 4 kali jarak dari rumah Adam ke sekolah. Adam berbasikal dari rumahnya ke kedai buku melalui sekolah. Kemudian, dia balik mengikut jarak yang paling dekat. Okey, sekarang kita selesaikan dulu soalan nombor 1. Hitung jarak dalam meter dari sekolah ke kedai buku. Jarak dalam meter dari sekolah ke kedai buku. Okey, kita baca balik yang ini. Berpandukan gambar rajah di sebelah. Jarak dari sekolah ke kedai buku ialah 4 kali jarak dari rumah Adam ke sekolah. Jarak dari sekolah ke kedai buku ialah 4 kali dari rumah Adam ke sekolah. Iaitu yang ini kena kali dengan 4 untuk cari jarak dari sekolah ke kedai buku. 1, 2/5 kilometer kena darab dengan 4 untuk cari jarak dari sekolah ke kedai buku. Sebab jarak dari sekolah ke kedai buku ialah 4 kali jarak dari rumah Adam ke sekolah. 4 kali jarak dari rumah Adam ke sekolah. Jadi, untuk soalan nombor 1 ni, tulis ayat matematiknya. 1, 2/5 kilometer darab 4. Jawapan dalam meter. Okey, jawapan dalam meter. Okey, untuk soalan nombor 1 ni, cikgu akan tunjukkan 2 cara penyelesaian. Sekarang, kita lihat cara yang pertama. Okey, 1, 2/5 kilometer darab 4. Jawapan dalam meter. Kilometer kepada meter. Kita tukar dulu yang ini kepada meter. Lepas tu darab dengan 4. Kilometer kepada meter. Okey, kilometer kepada meter darab 1000. Jadi, kamu keluarkan yang ini. 1, 2/5 kilometer darab 1000 tukar kepada meter. Yang ini per dengan 1. Okey, nombor bercampur ini kena tukar kepada pecahan tawajar. Darab tambah 5 kali 1 5. 5 tambah 2 7. 7 per dengan 5 darab dengan 1000 per dengan 1. Okey, kamu nak darab terus pun boleh ataupun buat pemansuhan. Sebab 5 dan 1000 ni boleh buat pemansuhan kan? Kamu tutup 2 sifar ni, nampak macam 5 dan 10. 5 dan 10 ni ada dalam sifir yang sama, iaitu sifir 5. Jadi, kamu buat petak macam ni. Okey, 2 sifar ni, jangan tengok dah. Kamu tengok 5 dan 10. Sifir 5. 5 ni 1 kali 5 5. Berapa kali 5 5? 1 kali 5 5. Potong 5 ni tulis 1. 10 ni 2 kali 5 10. Berapa kali 5 10? 2 kali 5 10. Potong 10 ni tulis 2. 2 sifar ni dekat sini. Okey, sekarang nombor atas darab atas, bawah darab bawah. 1 kali 1 per dengan 1. 7 kali 200. Kamu ambil 7 kali dengan 2 dulu. 7 kali 2 14 kan? 14. 2 sifar dekat sini. 1400. Jadi, abaikan satu ni. Tulis 1400 meter. Okey, kilometer dah tukar jadi meter. Sekarang
Ambil yang ini, darab dengan 4. 1,400 meter darab 4. Jawapan dalam meter. Dah sama kan? Okey, boleh darab. Yang ini darab dengan ini. 1,400 darab dengan 4. Sifar kali 4, sifar. Sifar kali 4, sifar. 4 kali 4, 16. 1 kali 4, 4. 4 tambah 1, 5. 5,600 meter. 5,600. Okey, 600 meter. Okey, jadi jarak dari sekolah ke kedai buku ialah 5,600 meter. Okey, sekarang kita lihat cara yang kedua. Okey, perpuluhan ni tak adalah, kamu abaikan perpuluhan ni. Okey, cara yang kedua, tulis yang ni. 1,2/5 kilometer darab 4. Jawapan dalam meter. Okey, kita lihat cara yang kedua. Okey, cara yang kedua ni, sini kilometer, kilometer. Mesti kena tukar. Nombor bercampur ini boleh tukar menjadi nombor perpuluhan. Kamu tukar kepada pecahan tak wajar, buat bahagi tukar kepada perpuluhan, ataupun kamu kena ingat 2/5 ni sama dengan berapa. Okey, 2/5 ni sama dengan sifar perpuluhan 4. 2/5 sama dengan sifar perpuluhan 4. Jadi, untuk itu kamu kena hafal jadual perkaitan antara pecahan dan perpuluhan. Kamu terus boleh tukar yang ini kepada nombor perpuluhan. Keluarkan 2/5 kilometer sama dengan sifar perpuluhan 4 kilometer. Okey, kita boleh ubah soalan ni. 2/5 kilometer ni, 1 ni terus boleh ganti dekat tempat sifar. Tulis 1/4 kilometer. Okey, yang ini dah tukar menjadi nombor perpuluhan. Kita boleh tukar soalan. Tulis 1/4 kilometer darab dengan 4. Jawapan dalam meter. Okey, sama macam tadi, kilometer tukar kepada meter. Jadi kilometer kepada meter, kilometer kepada meter darab 1,000. 1/4 kilometer darab 1,000 tukar kepada meter. 1/4 darab dengan 1,000. Ada 3 sifar kan? Operasi darab, gerakan perpuluhan 3 tempat ke kanan. 1, 2, 3. Jadi perpuluhan dah sampai sini. Tulis 1, 4. Okey, 2 tempat kosong, 2 sifar. Perpuluhan sifar, potong sifar ni, dapat 1,400 meter. Yang ini darab dengan 4. 1,400 meter darab 4. Jawapan dalam meter. Okey, dah sama dah. 1,400 darab dengan 4. Sifar kali 4, sifar. Sifar kali 4, sifar. 4 kali 4, 16. 1 kali 4, 4. 4 tambah 1, 5. 5,600 meter. 5,600 meter. Dapat jawapan yang sama macam yang ni. Okey, tadi kita kena tukar kepada pecahan tak wajar, buat darab iaitu buat pemansuhan. Lepas tu dapat yang ini kan. Okey, dapat yang sama. Okey, lepas tu buat
darab. Kalau kamu faham yang ni, kamu boleh teruskan dengan yang ini. Kalau kamu faham yang ni, kamu boleh buat yang ini. Okey, yang ini kamu kena ingat 2/5 ni sama dengan 0.4. Terus boleh tukar yang ini kepada nombor perpuluhan. Lepas tu kilometer tukar kepada meter, buat operasi darab. Okey, kamu boleh pilih antara dua cara ni. Cara ini ataupun yang ini. Pilih yang mana kamu faham. Okey, sekarang kita pergi kepada soalan nombor 2. Hitung jumlah jarak dalam kilometer yang dilalui oleh Adam. Untuk soalan nombor 2 ni, kamu kena baca ayat yang kedua ni. Adam berbasikal dari rumahnya ke kedai buku melalui sekolah. Kemudian dia balik mengikut jarak yang paling dekat. Okey, kita baca balik. Adam berbasikal dari rumahnya ke kedai buku melalui sekolah. Kemudian dia balik mengikut jarak yang paling dekat. Okey, ini rumah Adam. Dia nak pergi ke kedai buku kan? Dia ikut laluan ni. Rumah Adam ke sekolah ke kedai buku. Adam berbasikal dari rumahnya ke kedai buku melalui sekolah. Dari sini ke sini ke sini. Kemudian dia balik mengikut jarak yang paling dekat. Dari sini ke rumah yang mana dekat? Yang ini ataupun yang ini? Yang ini kan? Hitung jumlah jarak dalam kilometer yang dilalui oleh Adam. Dari rumah Adam ke sekolah, dari sini ke sini, dari sini ke sini. Kamu kena cari jumlah jarak. Jadi, untuk soalan nombor 2 ni, dari sini ke sini 1/2/5 kilometer. 1/2/5 kilometer. Tambah dengan dari sini ke sini 5,600 meter. 5,600 meter tambah dengan dari sini ke sini 5,09 kilometer. 5,09 kilometer sama dengan jawapan dalam kilometer. Okey, kita kena jumlahkan. Sini kilometer, kilometer, kilometer dah sama kan? Tak perlu tukar. Yang ini dalam meter. Meter kena tukar kepada kilometer. Tapi dekat sini ada nombor bercampur. Yang ini kamu kena tukar dulu kepada nombor perpuluhan. Untuk tukar yang ini, kamu kena ingat yang ini. Yang ini sama dengan berapa? 2/5 sama dengan 2/5 sama dengan 0.4. Jadi, kamu mesti kena hafal jadual perkaitan antara pecahan dan perpuluhan. Kalau tidak, kamu kena buat pengiraan yang sangat panjang. Okey, kamu terpaksa buat pengiraan yang sangat panjang. Okey. 2/5 sama dengan 0.4. Keluarkan 2/5 kilometer sama dengan 0.4 kilometer. 2/5 kilometer ini, satu ni terus ganti dekat tempat sifar. 1/4 kilometer. Okey, yang ni dah jadi nombor perpuluhan. Sekarang tukar yang ini kepada kilometer. 5,600 meter tukar kepada kilometer. Jadi meter kepada kilometer bahagi 1,000. Bahagi 1,000 tukar kepada kilometer. Okey, bahagi dengan 1,000, ada 3 sifar kan? Letak perpuluhan. Untuk operasi bahagi, boleh gerakan perpuluhan ke kiri. 3 sifar, 3 tempat. 1, 2, 3. Jadi perpuluhan dah sampai sini kan? Tulis 5/6 kilometer. Okey, sifar ni tak perlu tulis. Okey, yang ini pun sudah tukar menjadi
kilometer. Tulis ayat matematik yang baru. Yang ini sama dengan yang ini kan? 1/4 kilometer tambah dengan 5/6 kilometer tambah dengan 5/09 kilometer. Jawapan dalam kilometer. Okey. Semua sama dah. Okey, nombor perpuluhan tambah dengan nombor perpuluhan. Ambil nombor ni tambah dengan nombor ni, dapat jawapan tambah dengan yang ni. Tulis 1/4. Ada perpuluhan kan? Letak perpuluhan. Selepas perpuluhan 6. Sebelum perpuluhan 5. Kita tambah garis. Perpuluhan 4 tambah 6 10. 1 tambah 1 2. 2 tambah 5 7. Yang ini tambah dengan yang ini. Ada perpuluhan, letak perpuluhan. Selepas perpuluhan sifar 9. Sebelum perpuluhan 5. Sini sifar. Tambah. Okey, letak perpuluhan, sifar tambah 9, 9, sini sifar, 7 tambah 5, 12. Okey, jawapannya 12/09 kilometer. Ingat murid-murid, kalau kamu tak hafal 2/5 ni sama dengan sifar perpuluhan 4, kamu terpaksa buat pengiraan yang sangat panjang. Iaitu, kena tukar kepada pecahan tak wajar, buat bahagi. Lepas tu baru boleh tukar kepada nombor perpuluhan. Kalau kamu dah hafal jadual ini, senang untuk selesaikan soalan macam ni. Jadi, untuk nombor 2 ni, jumlah jarak dalam kilometer yang dilalui oleh Adam ialah 12/09 kilometer. Baik murid-murid, sekarang kita pergi kepada soalan C. Encik Sulaiman telah menyumbang 2 kotak yang berisi 96 botol air mineral kesemuanya kepada mangsa banjir. Jumlah isi padu air ialah 24 liter. Berapakah isi padu dalam liter sebotol air mineral? Nyatakan jawapan dalam pecahan. Okey, kalau tak faham, kita baca lagi sekali. Encik Sulaiman telah menyumbang 2 kotak yang berisi 96 botol air mineral kesemuanya kepada mangsa banjir. Jumlah isi padu air ialah 24 liter. Berapakah isi padu dalam liter sebotol air mineral? Nyatakan jawapan dalam pecahan. Okey, untuk soalan C ni, Encik Sulaiman telah menyumbang 96 botol air mineral. Okey. Jumlah isi padu air ialah 24 liter. 96 botol air mineral ni, jumlah isi padunya adalah 24 liter. Berapakah isi padu dalam liter sebotol air mineral? Jadi, 1 botol air mineral ni isi padunya sama dengan berapa liter? Berapa liter? 96 botol sama dengan 24 liter. 1 botol sama dengan berapa? Okey. 96 jadi nombor kecil kan? Kalau nombor kecil jadi nombor besar, kita kena buat operasi darab. Sekarang, nombor besar jadi nombor kecil. Kita kena buat operasi bahagi. Jadi, yang ini bahagi dengan 96, kita akan dapat isi padu untuk 1 botol air mineral. Okey, untuk soalan sini, kita tulis dulu ayat matematik. 24 liter bahagi
96 sama dengan berapakah isi padu dalam liter? Jawapan dalam liter. Tapi kamu kena nyatakan jawapan dalam pecahan. Okey. Bahagi adalah per. Per adalah bahagi. Contohnya 1/2. Per adalah bahagi, iaitu 1/2. Bahagi adalah per. Per juga adalah bahagi. Jadi, tukar yang ini menjadi per. 24 liter per dengan 96. Okey, jawapan dalam liter. Sekarang, kamu tulis 24 per dengan 96. Okey, 24 dan 96 ni ada dalam sifir yang sama, iaitu sifir 24. 1 kali 24, 24, 4 kali 24, 96. Jadi, yang ini kena permudahkan. Bahagi 24 Okey, 1 kali 24 24. 1 kali 24 24 per dengan 4 kali 24 96. 4 kali 24 96. Jadi jawapannya 1/4 liter. Jawapannya 1/4 liter. 96 botol air mineral ni sama dengan 24 liter. 1 botol air mineral sama dengan 1/4 liter. Ingat murid-murid, bahagi dan per adalah perkara yang sama. Baik murid-murid, sekarang kita pergi kepada soalan D. Jadual menunjukkan jisim 3 jenis kek yang dijual di sebuah kedai. Okey, tengok dekat sini. Kek coklat, jisimnya 1/1/2 kg. Strawberry, 50 gram lebih daripada kek lobak merah. Lobak merah, 1/2 kg. Okey, kita selesaikan dulu soalan nombor 1. Berapakah jisim dalam kilogram bagi sebiji kek strawberry? Kek strawberry ni, strawberry 50 gram lebih daripada kek lobak merah. Okey. Untuk nombor 1 ni, katakan yang ini adalah jisim kek lobak merah. Okey. Lobak merah, jisimnya 1/2 kg. Dari sini sampai sini 1/2 kg. Strawberry 50 gram lebih daripada kek lobak merah. Okey. Lukis panjang sikit. Yang ini strawberry. Okey. Dari sini sampai sini. Okey. Dari sini sampai sini 1/2 kg kan? Buat palang. Dari sini sampai sini 1/2 kg. Sama dengan yang ini. Tapi strawberry 50 gram lebih daripada kek lobak merah. Yang ini 50 gram. Okey, yang ini lebih kan? 50 gram. Soalannya, berapakah jisim dalam kilogram bagi sebiji kek strawberry? Kamu kena cari yang ini. Iaitu kamu kena jumlahkan. Yang ini adalah jumlah untuk strawberry. Okey, untuk strawberry. Jadi yang ini tambah dengan yang ini. Jawapan dalam kilogram. Kamu tulis
1/2 kilogram tambah dengan 50 gram. Jawapan dalam kilogram. Okey. Kilogram dah samakan. Gram kena tukar kepada kilogram. Jadi keluarkan 50 gram tukar kepada kilogram. Okey. Gram kepada kilogram bahagi 1000. Bahagi 1000 tukar kepada kilogram. Operasi bahagi dengan 1000, letak perpuluhan 3 sifar, jadi perpuluhan gerak 3 tempat ke kiri. Okey, untuk operasi bahagi, gerak ke kiri. 1, 2, 3. Jadi perpuluhan dah sampai sini. Letak perpuluhan, tempat kosong, sifar, sini 5, sifar, sini sifar. Okey, sifar ni boleh potong. Sifar perpuluhan sifar 5 kilogram. Sekarang yang ini tambah dengan yang ini. 1/2 kilogram tambah dengan sifar perpuluhan sifar 5 kilogram. Jawapan dalam kilogram. Okey, dah sama kan? Ambil nombor perpuluhan, tambah dengan nombor perpuluhan. Tulis 1/2. Ada perpuluhan, letak perpuluhan. Selepas perpuluhan, sifar 5. Sebelum perpuluhan, sini sifar, sifar, tambah. Okey, letak perpuluhan, sifar tambah 5, 5. 2 tambah sifar, 2. 1 tambah sifar, 1. Jawapannya 1/25 kilogram. 1/25 kilogram. Jadi, jisim strawberry adalah 1/25 kilogram. Okey, sekarang kita pergi kepada soalan nombor 2. Pekedai itu telah menjual 6 kilogram kek pada suatu petang. Nyatakan bilangan dan jenis kek yang mungkin dijualnya. Okey, soalan nombor 2 ni, pada suatu petang, pekedai telah menjual kek, iaitu jisimnya 6 kilogram. Kamu kena cari kek mana yang mungkin dijual pada petang itu. Kamu kena nyatakan bilangan dan jenis kek yang mungkin dijual. Antara coklat, strawberry, lobak merah, yang mana mungkin dijual. Jadi, kamu kena ambil coklat ini. Satu kek coklat ini sama dengan 1/1/2 kilogram kan? Ambil 1/1/2 ni, tambah berulang-ulang. 1/1/2, tambah 1/1/2, tambah lagi, sampai dapat 6 kilogram. Kalau dapat 6 kilogram, coklat ini mungkin dijual pada petang itu. Kalau dapat lebih daripada 6 kilogram, coklat ini bukan jawapan untuk soalan nombor 2 ni. Sama juga untuk strawberry. Ambil 1/25 ni, tambah berulang-ulang sampai dapat 6 kilogram. Kalau dapat lebih, strawberry ini bukan jawapan. Sama juga untuk lobak merah. Ambil 1/2 ni, tambah berulang-ulang sampai dapat 6 kilogram. Kalau dapat lebih, lobak merah bukan jawapan. Kalau dapat 6 kilogram, lobak merah adalah jawapan. Okey, yang ini cikgu dah lukis dekat sini. Kita boleh rujuk dekat sini. Pertama sekali, 1/2 ni tukar kepada perpuluhan. 1/2 ni sama dengan sifar perpuluhan 5. 1/2 sama dengan sifar perpuluhan 5. 1/2 ni, 1 ni ganti dekat tempat sifar. Dapat 1/5. Jadi buat palang,
tulis 1,5 kilogram. Sekarang tulis coklat. Ambil 1,5 ni. Tambah berulang-ulang sampai dapat 6 kilogram. 1,5 tambah dengan 1,5 kilogram. Okey, letak perpuluhan. Tulis kg. 5 tambah 5. 10. Satu sini. 1, 2, 3. Okey, tambah lagi dengan 1,5. Okey. Tulis kg. Sini perpuluhan. Sifar tambah 5. 5. 3 tambah 1, 4. Tambah lagi dengan 1,5. Okey, kg. Letak perpuluhan. 5 tambah 5. 10. Sini 1. 1 tambah 4, 5. 5 tambah 1, 6. Okey, dapat dah jawapan. Iaitu, kek yang mungkin dijual pada petang itu adalah coklat. Bilangannya, kamu kira 1,5 ni. 1, 2, 3, 4. Jadi, jenis kek coklat. Bilangan 1, 2, 3, 4. Walaupun dah dapat jawapan, kita kira untuk strawberry dan lobak merah. Okey, sekarang kita kira untuk strawberry. Ambil 1,25. 1,25 kilogram tambah dengan 1,25 kilogram. Okey, letak perpuluhan. Kg. 5 tambah 5. 10. Satu sini. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 2, 5. 1 tambah 1, 2. Tambah lagi dengan 1,25. 1,25. Okey, tambah. Letak perpuluhan. Kg. Sifar tambah 5. 5. 5 tambah 2. 7. 2 tambah 1. 3. Tambah lagi dengan 1,25. Okey, letak perpuluhan. Tulis kg. 5 tambah 5. 10. 1 tambah 7, 8. 8 tambah 2, 10. Sini 1. 1 tambah 3, 4. 4 tambah 1, 5. Tambah lagi dengan 1,25. Okey, letak perpuluhan. Tulis kg. Sifar tambah 5, 5. Sifar tambah 2, 2. 5 tambah 1, 6. 6,25 kilogram. Jadi, strawberry ni tidak mungkin dijual. Okey, strawberry ni bukan jawapan. Kita kira untuk lobak merah. Tulis lobak merah. Ambil 1,2. 1,2 kilogram tambah dengan 1,2 kilogram. Kg perpuluhan. 2 tambah 2, 4. 1 tambah 1, 2. Tambah lagi dengan 1,2.
Okey. Letak perpuluhan. kg 4 tambah 2. 6. 2 tambah 1. 3. Tambah lagi dengan 1/2. Okey, sampai dapat 6 kilogram. Okey, kg perpuluhan 6 tambah 2. 8. 3 tambah 1. 4. Tambah lagi dengan 1/2. kg sini perpuluhan. Okey, 8 tambah 2 10. Sini 1. 1 tambah 4 5. 5 tambah 1 6. Okey, lobak merah pun dapat 6 kilogram. Jadi tulis jenis kek lobak merah. Bilangan kamu kira 1/2 ni. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi bilangannya 5. Jawapan terakhir. Tengok dekat sini. Nyatakan bilangan dan jenis kek yang mungkin dijualnya. Jadi kamu tulis jenis dan bilangan kek yang mungkin dijual ialah kek coklat, 4 kek coklat, atau 5 kek lobak merah. 5 kek lobak merah. Okey. Soalannya, nyatakan bilangan dan jenis kek yang mungkin dijual. Mungkin dijual adalah kek coklat ataupun lobak merah. Sebab dua-dua ni kalau kita tambah berulang dapat 6 kilogram. Yang ni dapat 6 kilogram. Yang ni pun dapat 6 kilogram. Strawberry ni tidak mungkin dijual sebab kalau tambah berulang dapat 6/25. Sudah lebih. Jadi strawberry ni bukan jawapan. Lagi satu, 1/1/2 ni terus tukar kepada perpuluhan. Senang untuk selesaikan soalan ni. Okey, sekarang kita pergi kepada soalan E. Dekat sini ada dialog antara Jackie dan Farah kan? Kita baca dulu yang ini. Saya guna 125 mm dawai untuk membentuk pentagon sekata. Saya guna 0,5 cm kurang daripada panjang dawai kamu untuk buat segi 4 sama. Nyatakan panjang sisi dalam sentimeter bagi pentagon dan segi 4 sama. Okey, Jackie menggunakan 125 mm dawai untuk membentuk pentagon. Farah guna 0,5 cm kurang daripada panjang dawai pentagon. Okey, sebelum kita selesaikan soalan nombor 1 dan 2 ni, kita kena cari dulu panjang dawai segi 4 sama. Sebab Farah guna 0,5 cm kurang daripada panjang dawai pentagon. Untuk soalan ini, kita kena rujuk gambar ini. Yang ini pentagon. Yang ini segi 4 sama. Okey, panjang dawai untuk pentagon adalah 125 mm, iaitu jumlah panjang dawai ini adalah 125 mm. Yang ini kurang 0,5 cm berbanding dengan pentagon, iaitu kurang daripada yang ini. Kurang 0,5 cm. Kurang 0,5 cm. Sekarang kita kena cari
panjang dawai ini. Yang ini kurang 0,5 cm berbanding dengan pentagon. Bila kurang, kita kena buat operasi tolak. Yang ini tolak dengan yang ini, kita boleh dapat panjang dawai ini. Okey, sebelum buat operasi tolak, kita tukar dulu yang ini kepada sentimeter. Sebab jawapan terakhir dalam sentimeter. Okey, tukar dulu. 125 milimeter tukar kepada sentimeter. Milimeter kepada sentimeter bahagi 10. Bahagi 10 tukar kepada sentimeter. Okey, bahagi dengan 10. Ada satu sifar kan? Letak perpuluhan untuk operasi bahagi boleh gerakkan perpuluhan ke kiri. Satu sifar, satu tempat. Okey, dah sampai sini dah. 12,5 cm. Yang ini sama dengan 12,5 cm. Yang ini tolak dengan yang ini. 12,5 cm tolak dengan 0,5 cm. Okey, dah sama kan? Ambil nombor perpuluhan, tolak dengan nombor perpuluhan. 12,5, ada perpuluhan, letak perpuluhan. Selepas perpuluhan, 5. Sebelum perpuluhan, sifar. Tolak, garis. Okey, letak perpuluhan. 5, tolak 5. Sifar. 2, tolak sifar. 2. Sini 1 cm. Dapat 12 sifar. Okey, potong sifar ni. Dapat 12 cm. Jadi, panjang dawai untuk buat segi empat sama adalah 12 cm. Okey, sekarang baru kita jawab soalan. Nyatakan panjang sisi dalam sentimeter bagi pentagon dan segi empat sama. Okey, kita selesaikan dulu soalan nombor 1. Okey, jumlah sisinya 1, 2, 3, 4, 5. Okey, nombor 1, pentagon. Pentagon ada 5 sisi. 5 sisi. 5 sisi sama dengan 12,5 cm. Okey, panjangnya 12,5 cm. 12,5 cm. Okey, jumlah panjang bagi 5 sisi adalah 12,5 cm. Kita kena cari untuk satu sisi. Nyatakan panjang sisi. Bermakna kita kena cari untuk satu sisi. 5 sisi sama dengan 12,5 cm. Satu sisi sama dengan berapa? Okey, nombor besar jadi nombor kecil. Kalau nombor kecil jadi nombor besar, kena buat operasi darab. Sekarang, nombor besar jadi nombor kecil. Kena buat operasi bahagi. Ambil yang ini, bahagi dengan 5. Kita akan dapat panjang untuk satu sisi. 12,5 cm bahagi 5. Okey, kita selesaikan operasi bahagi. Okey, sentimeter dengan sentimeter sama kan? Tulis 12,5 bahagi 5. Letak perpuluhan. Nombor kecil kan? Sifar. Sifar kali 5. Sifar. Tolak. Garis. Sini 1, 2. 12. Okey, sifar 5. 2 kali 5, 10. Ambil 2. 2 kali 5, 10. 2 tolak sifar, 2. 1 tolak 1, sifar.
turunkan 5. 25. 5 kali 5, 25. 5 kali 5, 25. Okey. Sifar, sifar, sifar. Okey, sifar ni tak perlu tulis. Jawapannya 2/5 cm. Jadi, panjang satu sisi adalah 2/5 cm. Okey. Panjang satu sisi ini, satu garis ini sama dengan 2/5 cm. Yang ini pun sama. 2/5 cm. 2/5 cm. Yang ini pun sama. 2/5 cm. Yang ini pun 2/5 cm. Kalau kita jumlahkan yang ini, kita akan dapat 12/5 cm. Okey. Sekarang kita pergi kepada soalan nombor 2. Soalan nombor 2 untuk segi 4 sama. Okey, segi 4 sama. Panjang jumlah sisinya 12 kan? Okey. Ada 1, 2, 3, 4. 4 sisi. Okey, nombor 2. Segi 4 sama. Jumlah sisinya 4 sisi. 4 sisi sama dengan 12 cm. Kita kena cari untuk satu sisi. Satu sisi sama dengan berapa? 4 sisi sama dengan 12 cm. Satu sisi sama dengan berapa? Jadi, 12 cm bahagi dengan 4. 12 cm bahagi 4. Jawapan dalam sentimeter. Okey, untuk yang ini, kita kena tahu sifar 4. 3 kali 4, 12. Jadi, sini 3. 3 kali 4, 12. Jadi, panjang satu sisi adalah 3 cm. Jadi murid-murid, panjang bagi setiap sisi adalah 3 cm. Yang ini 3 cm, yang ini 3 cm, yang ini 3 cm, yang ini 3 cm. Kalau kita jumlahkan yang ini, kita akan dapat 12 cm. Selain daripada pentagon dan segi 4 sama, ada juga bentuk-bentuk lain, iaitu segi 4 tepat, bulatan, segitiga. Okey, selain daripada pentagon, heksagon. Kalau pentagon, 5 sisi. Heksagon, 6. Heptagon, 7. Oktagon, okey, okta, 8. Nonagon, 9. Dekagon, 10. Jadi, yang ini adalah bentuk 2 dimensi. Bentuk-bentuk 2 dimensi. Baik murid-murid, cikgu dah bimbing soalan nombor 8 di muka surat 215. Sebelum cikgu tamatkan video ni, cikgu nak ingatkan satu perkara, iaitu kalau boleh, hafal jadual perkaitan antara pecahan dan perpuluhan. Selain daripada 1/2 sama dengan 0.5, 1/4 sama dengan 0.25, 3/4 sama dengan 0.75. Selain daripada yang ini, tolong hafal semua pecahan yang ini. Okey? Senang untuk jawab soalan-soalan yang melibatkan pecahan. Jadi sebelum itu, sekiranya murid-murid masih tak faham, sila ulang balik video ni. Kalau dah faham, jangan lupa klik subscribe dan bell button. Sekiranya murid-murid suka video ni, boleh klik like. Kalau tak suka video ni, boleh klik dislike dan beri pendapat dekat ruangan komen. Sekian, terima kasih.